Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sambung Majmu' Salasi Rasail, Risalah yang kedua. Risalah yang kedua, muka surat 94 Rumi, Jawi 8. Silap 8 pula. Jawi 27. 37. 37 Jawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelah daripada atas. Muka surat 37 sebelah daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Dan jika jatuh bangkai yang mengalir darah di dalam, yang mengalir darah, kat situ dia punya berhenti tu. Dan jika jatuh bangkai yang mengalir darah, bangkai yang mengalir darah, sebab kalau salah berhenti jadi lain tu. Bangkai yang mengalir darah di dalam benda tak kena. Dia punya berhenti tu dekat. Dan jika jatuh bangkai yang mengalir darah, bangkai yang mengalir darah tu satu perkara. Jatuh tu jatuhlah. Bangkai yang mengalir darah. Apa maksud bangkai yang mengalir darah? Kita dah bahas sebelum ni. Maksud bangkai yang mengalir darah iaitu kita nak faham dengan bangkai yang tak mengalir darah dulu. Binatang yang tak mengalir darah. Lepas tu kita fahamlah yang mengalir darah tu apa. Yang tak mengalir darah ni kita panggil serangga. Maknanya maksud tak mengalir darah ni, bila kita ambil serangga tadi masa tengah hidup-hidup, kita operate dia, belah dia, tak ada darah mengalir. Itu semua fikir-fikir je, bukan suruh buat. Ambil serangga, belah, ada tak darah mengalir? Kadang-kadang ada darah tapi darah beku, tu tak kira darah mengalir. Okay. Ada je darah mengalir, dia namanya serangga lah. Okay. Yang ni lawan, iaitu ambil binatang tu hidup-hidup, belah, ada darah mengalir, meleleh-leleh darah. Jadi apa? Selain daripada serangga lah. Jadi jatuh bangkai yang mengalir darah. Bangkai maksud mati. Bangkai maksud dah mati. Binatang mati, yang mana binatang ni kalau dia hidup, bukan dia mati, kalau dia hidup, ambil operate, keluar darah banyak mengalir-ngalir. Maka dia nak bincang apa? Jatuh apa? Jatuh bangkai tadi. Bangkai binatang tadi. Di dalam benda cair. Dalam benda cair. Bukan air. Air kita dah bahas dah sebelum ni, bulan lepas. Air, bangkai jatuh dalam air dah bahas dah. Ini bukan bangkai jatuh dalam air, jatuh dalam benda yang cair, cecair. Istilah dipanggil ma'i. Kalau air, ma'un, mim alif hamzah, tu air. Kalau mim alif hamzah ain, jadi ma'i', kan? Itu adalah cecair.
Cecair. Apa beza air dengan cecair? Kita dah bahas dah sebelum ni. Air tu lah, air yang daripada 7 sumber tu. Daripada langit, daripada bumi naik, air matahari, hujan, air laut, air sungai, air kolam, air matahari, apa lagi? Yang 7 tu lah, air salji. Okay. Yang itu dia panggil air. Ma'ik ni apa? Cecair ni apa? Cecair macam contoh air tebu, air kelapa. Tu cecair. Kita je panggil air tebu. Sebenarnya dia bukan air, dia cecair tebu. Kan? Air daripada 7 sumber tu je. Air mutlak yang kita panggil tu kan. Tapi kalau cecair dia macam lain. Macam air dalam buluh, air apa? Buluh tu kan dia ada ruas dia. Belah tengah-tengah ruas. Ada air. Air ke cecair? Kalau air boleh ambil wuduk. Kalau cecair tak boleh ambil wuduk. Minum memang boleh minum sebab dia bersih kan. Dia orang masuk hutan tak jumpa air, kan dia belah buluh tu. Kadang-kadang dalam buluh tu, dalam ruas buluh tu ada air dalam tu. Saya dengar orang cerita je. Kita tak nak kenal lagi. Nak ceritanya tu air ke cecair? Itu cecair, bukan air. Dia bukan air tu menyerap masuk ke buluh kan. Dia daripada buluh tu, daripada akar. Maknanya dia panggil cecair. Maka tak boleh ambil wuduk lah. Lainlah air yang duduk dalam periuk ke tu. Kan dia nganga dalam tu. Itu air hujan. Itu bukan cecair, itu air. Jika dia suci, dia elok tengok, boleh ambil wuduk. Nak kena tahu ke nak masuk hutan. Nak kena tahu yang mana boleh ambil wuduk, mana yang tak boleh ambil wuduk. Jadi cecair ni contohnya dia bagi minyak, susu. Susu bukan air. Kita je panggil air susu. Sebenarnya tu bukan air. Itu cecair susu, cecair minyak. Okay? Masuk bangkai tadi. Bangkai apa? Binatang yang kalau masih hidup kita toreh keluar darah ngalir-ngalir. Dia bagi contoh apa? Tikus lah kot. Tikus alah semualah, kucing, harimau apa semualah. Sebab kita toreh dia kan keluar darah mengalir-ngalir. Maka jatuhlah bangkai, maknanya dah mati lah. Jatuhlah bangkai ke dalam, dia bagi contoh minyak. Kita bagi contoh lagi minyak, susu apa sebagainya. Maka najislah ia, najis. Bangkai kucing, bangkai tikus masuk dalam cecair. Maka najis. Ingat tak kalau masuk dalam air, apa hukum dia? Ma'un. Bukan ma'ik, bukan cecair, air. Binatang tikus, bangkai tikus masuk dalam air. Tengok dulu kan? Tengok dulu air sikit ke banyak? Air sikit. Bila air sikit, mutanajis air. Berubah ataupun tak berubah. Kalau air tu banyak lebih 2 kulah, kekal suci dengan syarat tak berubah. Kan dia punya ada hukum tu. Tapi kalau cecair dia tak ada tengok lu. Banyak ada, minyak ke susu ke banyak ni, lebih 2 kulah. Orang tak main kulah susu ni, tapi kita buatlah minyak lebih 2 kulah. Masuk, kena je najis. Muntah najis lah. Tak payah tengok lebih 2 kulah berubah sifat, tak payah. Kena je turun najis. Tu saya kata ni. Jatuh bangkai yang mengalir darah dia dalam benda cair. Seperti minyak atau lainnya, susu sebagainya, maka jadi najis. Tak ada nak kata, minyak ni lebih 2 kulah. Tak ada. Susu lebih 2 kulah, air tebu lebih 2 kulah. Tak ada. Air tebu lebih 2 kulah tu ada. Tapi masuk najis, tak payah nak cerita 2 kulah ataupun tak 2 kulah. Terus najis. Walaupun banyak mana sekalipun. 1 kilang besar. Susah nak cerita ni. Besar kan, ada mesin dia tu yang buat air soya ke, buat air apa kan. Tiba-tiba ada bangkai tikus tu. Besar ni. Kilang-kilang membekalkan beribu-ribu sehari, beribu-ribu kotak najis. Walaupun seekor tikus, walaupun tak berubah sifat, air tu tak berubah. Tapi kalau air macam air loji, air atas kita, tangki hitam kita tu, ada tikus. Pertama buang tikus dulu. Air tu suci ke tak? Tengok dulu. Air lebih ada kulah? Lebih. Bau tak? Ada bau kot. Kalau 3 ekor bau. Bila bau, tak najis. Tak bau, tak berubah sifat, bau, warna, rasa tak berubah, walaupun ada tikus, kekal mutlak. Nampak beza dia. Habis kalau minyak ke apa ke, habis buang. Macam mana nak cakap? Tak tahulah mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i gitu lah. Buang. 1 kilang. Risau juga dalam kilang terjadi. Tapi tak boleh juga. Kalau dalam kilang terjadi, dia akan ada bakteria. Bila ada bakteria tu tak tahan lama kan. Boleh jadi juga tak tahan lama. Dia nanti katakan situ expired 3 tahun, rupanya 2 bulan dah expired sebab ada bakteria kan. Jadi itulah hukum je. Jadi najis itu cecair. Kerana ditanya, kerana ditanya orang tanya akan Nabi SAW daripada tikus.
Tikus mati tadi, tikus mati. Tikus ni kalau masih hidup, belah dia keluar darah. Maka tikus tu jenis yang mengalir darah. Dan dah mati tikus. Mati ia di dalam minyak. Sama ada dia hidup, masuk-masuk baru mati, ataupun daripada awal mati, tak apalah. Yang penting dalam minyak. Maka bersabda, kita kiaskanlah minyak, susu sebagainya. Kecuali air tengok sifat, berubah sifat atau tidak. Maka bersabda ya Nabi, in kana jamidan, sekiranya dia jamidan, yang biasa saya sebut jamadat tu daripada perkataan jamid itulah. Jamadat kan, kita ada malaikat, jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, jamadat. Biasa saya selalu sebut. Jamadat tu jamid itulah, daripada perkataan jamadat, iaitu jamadat ni yang tak ada roh. Yang tak ada roh kan. Macam ni jamadat lah dia panggil. Ataupun kalau dalam kitab dia kata beku. Bolehlah kita kata beku. Yang tak ada roh beku lah. Okey. Jamidan. Jika ada ia beku, ia apa? Ia minyak. Maka buang. Sekejap. Ada ke minyak beku? Ada. Bahasa dulu bila sebut minyak, hati-hati. Ada banyak kitab dia sebut minyak, orang salah faham. Dia ingat minyak yang kita faham minyak. Minyak ada dua. Satu minyak yang kita nak goreng, satu lagi lemak yang jadi pada minyak tu. Lemak tu dia panggil minyak juga, orang dulu panggil. Apa? Macam butter, margarine tu. Margarine ke butter? Bukan margarine lah. Margarine dia buat pada lain. Butter. Sebab tu butter tu mahal lah daripada margarine. Macam tu lah. Itu dia panggil minyak. Minyak sapi. Tu minyak. Sebab tu kita panggil minyak sapi. Walaupun dia beku. Beku lah tu. Jadi bila sebut minyak, terbahagi kepada dua. Minyak cair dan minyak beku. Jadi kalau kata ada minyak dalam kitab, banyak kitab-kitab Taurat, masa bahas berkaitan dengan wuduk, ambil wuduk tak sah jika ada minyak. Jika ada minyak di tangan, di anggota wuduk, ambil wuduk tidak sah kerana ada minyak. Jadi bila dia pakai minyak urut tu, minyak yang sapu tu, sakit pinggang, sakit lutut ni, sapulah. Bila sapu-sapu, Allah ada minyak, dia pun ambil basuh pakai sabun, gonyah nak bagi hilang minyak. Sebab dalam kitab kata, kalau minyak ada ketika ambil wuduk tak sah. Dia salah faham bukan minyak tu. Minyak yang kita makan daging korban tu, lepas tu borak 10 minit, tengok keras habis tu. Tu minyak tu. Itulah maksud minyak. Dia punya lemak tu. Jadi bila Nabi jawab in kana jamidan, jika ada ia beku, minyak tu beku ataupun lemak, ataupun minyak tu dah jadi lemak. Susu pun samalah. Kalau susu tu jadi beku, dah jadi cheese, bukan? Jadi cheese lah, jadi keju dan sebagainya. Yang penting dia beku lah. Maksud beku pula bukan beku ni. Maksud beku juga macam Ashura tu, kira beku lah tu. Surah tu beku lah tu. Maka buang oleh sekalian kamu akan dia. Maka jika ada beku ia, maka buang oleh sekalian kamu akan dia dan barang yang dikelilingnya. Lemak tadi Ashura lah, senang faham. Ashura pula yang Kelantan tu. Yang tu kan pekat lah, elok kan, keras kan. Jatuh ada bangkai tikus masuk situ. Nabi kata buang tikus yang pertama. Kemudian sekelilingnya, barang yang sekelilingnya, yang agak-agak lah, sekeliling yang kena dengan tikus tadi atau bangkai tadi, dan boleh makan. Itulah. Buang, lepas buang tu boleh makan sebab dia beku. Minyak pun begitu, apa-apalah, butter, margarine, minyak sapi, ataupun seumpama beku macam tu. Saya bagi contoh bubuk Ashura. Tu je lah yang ingat. Apa lagi yang jadi beku-beku, makanan-makanan. Dia jatuh dalam tu, buang, lompat tikar. Lompat tikam. Buat yang lompat tikar yang hijau tak? Yang hijau ke? Yang putih pun boleh tak? Yang putih yang santan tu kan? Okay. Jatuhlah apa-apa, buang yang itu aja. Tak payah buang semua. Buang yang kawasan sekeliling, boleh makan dan sebagainya lah. Okey. Fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Wa in kana ma'ian, jika dia cair, dia bukan beku, dia minyak juga, tapi dia cair. Minyak cair yang macam kita duk masak ni.
ma'i'an wa in kana ma'i'an, jika ianya cecair, fala taqrabuh, jangan kamu dekati. Macam tu maksudnya, fala taqrabu kan. Jangan kamu, maksudnya jangan kamu hampir. Oleh sekalian kamu akan dia, maksudnya buang lah. Buang habis. Yang sebut tadi habis. Rugi memang. Mungkin kena cari mazhab lain kot. Saya tak tahu. Tak sempat nak cari je. Sebab rugi kalau kita bayangkan kalau banyak-banyak kan. Kalau santan kita nak buat kenduri, panggil jemputan 1,000 orang, santan beli siap perah, letak dulu dalam periuk besar-besar, periuk besar tu, kawah ke apa, terlupa nak tutup, pergi kejap, sejam 2 jam balik-balik tengok elok je ada tikus, kaki 4-4 ke atas, buang-buang lah. Macam mana? Cari lah mazhab lain kalau ada, tapi saya tak tahu yang tu. Kalau ikut kitab kita tak boleh, buang-buang. Yakni, ada yakni, jika ada minyak itu cair, sebab Nabi tak kata buang, Nabi kata jangan hampir. Yang kata buang saya yang kata buang. Sebenarnya tak perlu buang pun tak apa. Minyak dapat buat apa? Kita sekarang. Minyak yang tak boleh, yang kita tak nak pakai, macam maksud najis ke tu, tak buat apa, buang kan, tuang kan. Sebab tu orang marah tuang dalam apa? Dalam longkang apa semua, menyebabkan longkang jadi macam-macam. Sebab salah rasanya. Salah di sisi undang-undang buang minyak dalam longkang gitu. Dia kena ada orang ambil minyak tu. Ataupun bubuh dalam manhole boleh tak? Tak tahu lah. Kan minyak itu kan? Tak apalah. Bab tu. Cuma minyak tu nak buat apa? Tak ada buat apa, buang-buang lah. Yakni Nabi tak kata buang, Nabi kata jangan guna. Yakni dia nak terangkan, jika ada minyak itu cair, maka haram dimakan. Maksud tu jangan dekat. Tapi kalau nak buat benda lain boleh. Nak buat baja ke apa, kalau boleh buat baja, boleh buat baja. Ke mati pokok. Buatlah benda lain boleh. Okay? Tapi orang dulu buat macam ni. Haram dimakan akan dia. Makan tak boleh. Tetapi harus diambil manfaat. Kalau nak buat apa-apa boleh. Apa tak tahulah. Dengan dia seperti buat pasang pelita dengan dia. Itulah kata tu. Fikir tadi, kita buat apa kalau minyak? Katalah minyak banyak, ada dalam 100 kilo. Minyak tak panggil kilo lah, 100 liter. 100 liter rosak, ataupun dah dipakai, dah pakai, ataupun rosak, ataupun kena najis dan sebagainya. Nak buat apa? Jual balik, bagi balik kat orang tu proses balik. Lepas tu dia paket. Jangan buat hal. Buat apa agak-agak? Buat apa? Pelincir kereta motor boleh ha? Minyak hitam. Kalau boleh buat apa-apalah. Maksudnya boleh pakai, yang tak boleh makan aja. Okey. Tapi orang dulu dia buat pasang pelita. Dia mana ada lampu macam ni. Jadi pasanglah pelita. Walaupun boleh pasang pelita kita, buat pasang pelita dengan dia ataupun buat bakar-bakar. Kan nak bakar kan nak kena ada minyak-minyak sikit. Tuang kalau minyak najis tu. Ya? Tak kisahlah buat apa pun, yang penting jangan makan. Dia kata boleh buat pasang pelita, tapi pada tempat yang lain daripada segala masjid. Kat masjid tak boleh pasang pelita yang mana minyak dia tadi tu, minyak yang kena najis tu, tak boleh. Dia kata jangan buat gitu. Kita baca lagi kenapa. Dan rumah milik bagi orang lain, jangan pasang ke rumah orang lain. Kau nak minyak, bagi minyak banyak ni, ambil. Jangan bagi tahu itu ada najis, ataupun bagi tahu dia najis, mutanajis, cair yang kena najis. Ataupun janganlah siap-siap pelita apa-apa pergi kat rumah orang, bawa kat rumah orang. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh tak kat masjid? Kenapa tak boleh buat pergi rumah orang? Mana jawab dia? Maka bahawasanya haram pada tempat keduanya itu haram. Dia tak bagi tahu kenapa. Baik saya bagi tahu kenapa. Haram kerana apabila minyak tu mutanajis, maka secara automatik asap tu mutanajis juga. Asap tu jadi mutanajis juga. Sebab asap tu dia bawa najis tu, mudah kata gitu lah. Dia berbeza dengan udara tu. Contohnya, saya bagi contoh biasa dulu apa? Babi duduk sini, babi panggang. Bau sedap lah, harum. Sebelah ni air kosong. Jauh-jauh kat sini ya. Okey. Selang seminggu
Seminggu lama sangat. Selang 3 hari, air ni bau babi. Tetap juga mutlak. Sebab dia tak berpindah. Dia tak ada yang nak pindah. Dia cuma udara aja. Air tu kekal mutlak. Tapi makruh dipakai. Kekal mutlak. Sebab dia tak berpindah. Tapi dia masuk dalam udara. Udara bukan apa dia panggil perantara, medium, bukan medium memindahkan. Berbeza dengan asap. Tai, tengok tai ada. Kita duk bakar sampah, tengok ada tai. Kita sepak tai kucing tu masuk dalam dalam api tu. Dia bakar tai tu. Ada asap. Kita ada sedai baju kat tepi ni. Tiba-tiba habis bakar semua, baju tu bau asap. Muntah najis. Sebab asap tu medium membawa najis tadi tu. Berbeza dengan ada tai kucing, kucing mati ke tai kucing ke apa dekat bawah empayan. Kita sidai kat atas. Selang 2-3 hari sidai tak apa lah. Buat contoh. Selang 2-3 hari bau bangkai baju tu. Baju tu bau bangkai. Sebab bangkai yang ada kat bawah. Kekal mutlak. Tak bagi mutlak lah. Maksudnya suci. Nak buat sembahyang pun boleh. Sama juga hukum makruh. Sebab dia dia dikira tidak berpindah. Dia tak ada ejen untuk memindah. Dia cuma pindah melalui bau aja. Berbeza dengan asap. Asap dia akan bawa ain daripada asap tu. Terbakar dia bawa ain, bawa kena baju muntah najis. Tak boleh bawa sembahyang tak sah, kena basuh. Tapi kalau tak ada api, sekadar gitu aja, bau tu lah, maksudnya bau mati gitu aja, walaupun berbau. Tikus mati dalam almari. Kita balik kampung seminggu. Bau busuk. Buka-buka almari tengok penuh. Tak penuh lah, seekor aja tikus. Dan 10 jubah kita berbau bangkai tikus. Dan tak kena pun bangkai tu dengan jubah kita. Boleh bawa sembahyang, hukum makruh lah. Suci. Berbeza dengan bakar dia bawa. Sebab tu dia kata tak boleh bawa pergi masjid. Sebab bawa najis. Dan sebab tu dia kata tak boleh bawa pergi rumah orang. Macam bawa najis lepak kat rumah orang. Macam tu lah seumpama. Tu dia kata tak boleh. Bahawasanya haram pada tempat keduanya itu. Dia tak bagi tahu kenapa haram. Dan seumpamanya itu, seumpamanya pelita yang guna minyak yang najis tadi. Minyak najis tu. Seumpama itu termasuk pelita guna minyak najis. Seumpama tu apa juga? Dian apa dian? Lilin. Amboi, orang dulu takkan tak tahu. Lilin. Dian tu lilin. Lilin tu pula dia buat daripada lemak. Lilin ni buat daripada lemak. Boleh jadi? Kita tak tahu. Yang najis dah lah buat daripada lemak. Lemak tu pula lemak yang najis. Seperti lemak himar, kaldai dan harimau. Dan gajah. Tak kisahlah, tak penting yang tu. Contoh tu. Yang penting dia ambil lemak binatang. Yang dia bagi contoh 3, keldai, harimau, gajah. Yang ini tujuan dia bagi contoh ni kerana binatang ni tak boleh makan. Bila dia tak boleh makan, bila kalau mati ke apa, ambil lemak dia buat lilin. Maka bila pasang gitu, asap dia membau ke apa, maka berpindah lah. Jadi najis lah kat mana yang asap tu pergi. Kenapa dia tak bagi contoh lembu? Sebab lembu boleh makan. Bila lembu dia boleh makan, kalau kita sembelih, isi kita makan, daging kita makan, lemak dia katalah kita buat lilin, asap dia tu suci sebab kita sembelih. Tapi kalau lembu tu pun mati, lembu tak sembelih, kambing tak sembelih, unta tak sembelih, mati, lemak dia tetap najis juga, maka jadilah najis bila buat lilin. Soalannya, kita punya lilin buat berapa? Pernah terfikir tak? Yang kita duk rasa, lampu tak ada lampu, tak ada elektrik, tak ada api, tak ada, pergi cari kan. Sawit lah. Mudah-mudahan. Saya tak tahu. Mudah-mudahan lah. Dia buat daripada apa ke benda-benda. Takut dia buat daripada binatang. Yang buat binatang Bangkok mana tu, Thailand, Taiwan ke mana-mana luar, Jepun. Diorang mana ada sembelih tak sembelih. Jahanam kita. Tak pernah terfikir pun benda ni. Tak tahulah, check lah sendiri. Apa daripada mana asal usul. Kalau betul daripada lemak-lemak tumbuh-tumbuhan macam apa sawit ke apa ke, okey saya tak tahu. Ini saya tak tahu, tak sempat nak buat kajian pula bab ni. Okey. Lemak macam tu juga saya nak kiaskan sikit dengan sabun.
Sabun kita pun sama lah, tapi tak adalah kena mengena dengan bakar. Sabun dibuat pada lemak juga. Jadi sabun tu pastikan dia buat daripada lemak tu. Kalau yang buat pada lemak, pastikan, macam mana nak pastikan? Pastikan dia bukan najis lah. Kalau dia najis, kena cuci lebih sikit bilah nanti. Boleh pakai, bukan tak boleh. Katalah belah Thailand sana, dia buat Thailand dia buat sabun basuh, yang mana dia buat daripada lemak haiwan, dan lemak haiwan tu tak sembelih. Tak kisahlah haiwan apa pun, tak sembelih. Sabun tu najis. Bila kita basuh jubah kita, tak ada masalah, sebab bukannya dia melekat. Basuh, cuma bilas tu biar lebih sikit, sebab bimbang takut ada kesan-kesan lagi. Dia macam basuh dengan najis lah. Ambil tai lembu, basuh, buat sabun. Boleh tak? Boleh. Basuh baju, lepas tu bilah. Mesti kena bilah banyak sikit, bimbang takut ada tai lembu lagi ada kat situ kan. Sama lah. Cuma tak tahulah juga sabun kita daripada apa, made in apa, tak tahulah juga. Itulah apa yang kita guna sekarang, tak tahu apa yang kita guna ni. Patutnya orang Islam, bukan orang Islam, pertubuhan yang kita panggil, yang jenis Islam ni, dia kena tu bab berniaga, bab makan. Mihun Islam dia kena ada yang besar, yang jenis bilion-bilion punya modal ni. Yang setakat yang kecil-kecil ni tak jadi, tak lagi jauh. Ni yang jenis bilion-bilion. Patutnya Biwan, kalau yang ni garanti Islam, yang ni ada cok halal aja gitu aja. Tapi yang ni garanti, dia kena ada gitu, yang memang dikenali, dan ianya bukan kecil-kecil, skala besar, jenis besar, macam gardenia kan. Macam tu lah, roti ya tak, macam tu kita nak. Tapi setakat apa suun betul tak? Kan, siapa buat? Cina buat. Ngaku sedap, Cina buat sedap. Kenapa? yang taupu tu bukan nama dia dah seram dah, yang taupu. Tapi tak penting nama, yang penting dia punya benda Allah tu. Yang kuih tiaw yang bulat-bulat tu siapa buat? Yang nak sebut tak kerti lah, yang macam jemput apa benda-benda tu, pucuk petak siapa buat? Pucuk dia panggil, pucuk sedap siapa buat, sedap pun. Jadi biar ada, yang ini skala besar patutnya, yang jenis ada bilion-bilion modal besar-besar, patut negara kita kena buat gitu, supaya ada pilihan. Kalau orang nak beli juga silakan. Tak apa nak beli kuih tiaw mana, kuih tiaw halu-halu Cina buat pun sedap, dia nak gitu, silakan. Tapi kuih tiaw kita tahu yang Islam kita ada, tapi skala kecil. Ayam sembelih, ayam yang sembelihnya, ayam yang memang kita tahu syarikat Islamnya, yang besar-besar. Adalah kot sekarang ni dah makin besar kan, bismi ke apa kan, adalah juga, tapi tak masih lagi tak besar, bukan skala besar. Macam mana dia nak cari yang besar-besar? Sebab macam itulah, sebab kita tengok tadi sabun mandi kita, sabun mandi pakai lemak. Siapa buat? Satu, made in apa? Yang kedua, lemak apa dia pakai? Kita duduk pakai kaedah fiqh tak wajib usul tu je lah. Duk main tak wajib usul, bantai tak wajib usul, bantai. Itu je lah kita. Memang tak wajib usul pun, cuma tak terdetik ke? Tak terdetik ke? Itu yang tiba-tiba jadi tahu-tahu makan daging kartel lah apalah. Jadi pelik-pelik tu. Sebab kita punya lilin pun kita tak tahu daripada apa. Ambil lilin tu lah. Lilin tu ada cop. Takkan ada cop halal kot, lilin bukan nak makan. Ada yang kita tahu syarikat tu, syarikat yang dipercayai. Itulah. Kalau tidak, guna ajalah, hantam sajalah. Tak wajib usul tak wajib usul. Memang tak wajib usul, tapi dia ada kesan. Semayang tak khusyuk, apa kesan dia? Itulah. Kenapa semayang tak khusyuk, orang lain khusyuk? Sebab tu lah. Betul lah. Kenapa penyakit datang sebagainya, benda-benda macam tu lah, yang tak wajib usul. Dan mungkin salah, tapi mungkin betul. Fiqahnya tak wajib usul, kita pun tak usul. Dia ada kesan. Tak payah tengok lah kenapa orang dulu sampai umur 100, orang sekarang 60 pun dah habis lah. Kenapa? Sekarang ni itulah, kita tahu lah. Dan kata guru dia, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu,
tiada sampai kepada kami oleh suatu daripada menajiskan yang lain daripada minyak. Dia kan tadi Nabi bagi apa? Yang bagi contoh minyak tadi tu kan, minyak. Jadi Nabi kata minyak. Nabi tak pernah kata selain minyak. Nabi kata minyak. Ini masalah kias. Kita akan kiaskan minyak dengan susu, benda-benda air tebu apa semua, air kelapa, air nira. Tapi nak cerita ni yang dia tak nak kias. Tiada sampai kepada kami oleh suatu yang menajiskan yang lain daripada minyak. Nabi tak pernah beritahu yang lain selain daripada minyak je. Nabi beritahu jika beku buang, boleh makan yang bakinya. Jika cair minyak tadi tak boleh najis. Okay? Minyak aja, Nabi tak cakap yang lain. Daripada segala benda cair dengan sebab mati tikus dan seumpamanya. Oh gitu, gini, macam ni faham dia. Nabi bagi tahu, dan sahabat tanya tentang minyak. Jadi Nabi kata jika masuk bangkai tadi dalam minyak tu beku, buang, baki dia boleh makan. Minyak tu cair, semua tak boleh makan. Habis kalau susu, nak kias ke tak? Kata dia yang sampai kepada kami cuma minyak, bukan susu. Apa suka-suka letak susu? Kenapa suka-suka kata air tebu? Apa suka-suka kata air kelapa lah, air yang lain-lain? Nabi kata minyak lah. Dia nak kata gitu. Okay? Dan jika sekira-kira ada, niscaya dihubung akan dia di sini. Kalaulah ada yang lain, mestilah dia sampai riwayat dekat dia. Akan bercampur lah minyak dan. Tapi tak ada, Nabi kata minyak aja. Okay? Yakni jika ada dalil atas menajis, ia akan yang lain daripada minyak. Kalau ada lah yang dalil Nabi kata berkaitan dengan cecair selain daripada minyak, jika jatuh binatang tadi tu, niscaya dihubung akan dia dengan dalil ini oleh Nabi SAW. Dia kata gitu. Maksudnya macam kat Nabi kata kan, bila orang tanya aku sesat di laut, ataupun aku kena di laut lah, sesat di laut lah, air bersih dah habis, nak semaya dah sikit, ada nak minum, nak ambil wuduk nanti takut tak cukup, boleh ke pakai air laut? Nabi jawab apa? Air laut boleh, suci. Dan Nabi hubungkan apa dia? Dan bangkainya halal bagi kamu. Sahabat tu, Tamim Ad-Dari nama sahabat tu, peristiwa hadis tu, Tamim Ad-Dari, dia tak tanya boleh makan ke tak boleh makan yang dalam laut. Dia tanya kami sesat, mudah-mudahan kata sesat, yang dijumpa Dajjal tu lah. Dia sesat jumpa Dajjal dekat pulau tu. Dajjal kena ikat. Dajjal tanya sungai Furat dah kering ke tidak, macam-macam lah. Nabi akhir zaman diutuskan ke tidak. Kemudian dia balik-balik. Masa dia balik-balik, dia dah air tinggal sikit. Air sikit aja, air minum ni. Jadi kalau dia ambil wuduk semua dengan air laut, dapatlah safe air minum tadi. Kalau dia ambil wuduk, mandi ke apa dengan air putih ni, air ni kurang, nanti nak minum air laut mana boleh minum air laut lagi haus. Jadi tak habislah cerita tu sampai jumpa Nabi. Lepas habis cerita tu, dia ceritalah pasal Dajjal tadi tu, bukan kita nak cerita pasal tu. Kemudian dia tanyalah macam mana kalau lain kali apa. Nabi kata airnya suci, maknanya boleh ambil wuduk, boleh mandi apa, dan bangkainya halal bagi kamu. Orang tak tanya kenapa, cakap. Nabi akan hubungkan. Itu perangai Nabi, cara Nabi bercakap. Jawami'ul kalim. Dia cakap, dia akan hubung tu banyak mana. Orang tanya satu, dia tu banyak. Orang tanya satu, dapat 10 ilmu. Hebat Nabi. Tiba-tiba dalam kes ni, Nabi kata minyak aja. Nabi tak kata kait-kait minyak dan. Tu dia punya hujah. Jadi bila macam tu, dia kata ni, dan atas ini qaul luas bagi kita yang kepayahan, yang masyaqqah, yang tersepit, maka harus ditaklid akan dia, wallahu a'lam bissawab. Dia kata macam ni, kalau Nabi kata minyak, maknanya kalau masuk tikus, masuk bangkai kucing dalam susu, dalam santan, dalam air tebu, jika tak berubah sifat kena ada tu. Jika tak berubah sifat, suci. Boleh tak gitu? Itu kata dia. Dia kata itu adalah keluasan. Sedangkan pendapat yang mu'tamad tak boleh. Pendapat yang mu'tamad najis sebab dia guna kias. Kita kan, salah satu daripada kita kan kias, iaitu jika minyak tak boleh, sejenis dengan minyak semua tak boleh. Kias.
Tapi dia kata ada pendapat ulama yang dia tak kias kat situ. Nabi tak sebut selain pada minyak. Selain pada minyak masuk bangkai tak berubah sifat, suci. Kat situ kot. Lepas dia kalau santan kita tadi tu santan kita yang masuk tikus lemah dalam tu, Allah, aku punya anak bulus dia ingat cantik sangat, apa putih, dia ingat susu apa, dia masuk dalam santan, lepas tu mati kaki empat-empat ni atas. Alah angkat, tak apa. Dia kata guru Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani kata tak payah kias minyak je. Ini bukan minyak. ini adalah santan. Maka boleh makan. Masak makan. Jika tak berubah sifat. Khilaf lah. Tapi yang muktamad bukan Yang muktamad tetap najis juga. Dia tak kiaskan pada cecai lain. Mas'alatun. Masalah cerita ni. Cerita pelita tadi. Mas'alatun. Dia nak panjangkan lagi masalah tadi, dah habis dah. Masalah pelita pasang yang minyak najis tadi kan, dia nak panjangkan lagi. Bila sebut mas'alatun je, dia seronoklah sikit. Sebab dia cerita macam meleret-leret sikit. Haram dipasang akan pelita dengan minyak gas di dalam masjid. Pula dah. Tadi kata haram pelita bubuh minyak yang ada najis tadi, minyak kena najis, minyak mutan najis tadi. Maka haram sebab dia najis. Asap dia najis. Rupa-rupanya minyak gas pun haram juga. Minyak gas. Soalannya minyak gas yang tak kena najis ni, yang tak kena najis. Apa ni? Minyak gas kenapa pula haram? Memang haram. Kenapa? Kerana keji baunya. Bukan masalah bukan najis. Dia bukan masalah najis. Jangan bertukar. Minyak biasa, minyak masak biasa tu, jika tak kena najis, boleh aja pasang kat dalam masjid. Sebab dia tak ada bau. Minyak yang kena najis, bau tak boleh sebab apa? Bukan sebab bau, sebab asap dia tadi. Habis minyak gas kenapa tak boleh? Tak kena najis pun. Itu bukan masalah najis, dia kata. Itu masalah baunya keji, busuk. Kerana bahawasanya ia keluar daripada bumi. Bila dia keluar daripada bumi, suci. Suci lah. Maknanya ada orang tanya itu, tak sempat nak jawab. Tanya dalam grup dalam ni. Minyak petrol tu masa nak semayang bubuh, kadang-kadang bubuh dah penuh, termercik sikit dekat jubah, wajib basuh ke tidak, najis ke tidak? Jawab kan, terjawab kan. Yang keluar daripada bumi tak najis lah, macam minyak macam tu. Dia bukan najis, tapi bau dia busuk lah, keji bau dia. Seperti barang yang telah difatwa kepada fakir oleh Syekh Umar Syam, yang alim, besar lagi warak, lagi menghina ia akan dirinya. Alamak, tak kenal lah siapa ni. Kena carilah siapa. Dia, nama dia Syekh Umar Syam. Duduk dekat Syam, belah-belah Syria sana kot. Ataupun Palestin ke. Syam ada 4 negeri kan. 4 negara. Yang alim besar lagi warak. Alim besar lagi warak, tapi menghina ia akan dirinya. Dia kata, aku ni bodoh je. Macam tu lah. Kita kena carilah, dia kata ulama' ni. Sejarah dia. Kenapa dia sebut tu? Tak tahulah kenapa tiba-tiba dia nak sebut gini. Dia nak bagi tahu seorang ulama yang mana dia menghina dirinya, dia kata dia tak pandai apa semua, sedangkan dia alim. Dia berfatwa haram pasang pelita minyak gas dalam masjid dululah. Jadi kita kiaskanlah menjaga suasana aman, damai, bersih, cantik, termasuk menjaga daripada pencemaran bau di dalam masjid, sangatlah dituntut. Biar suasana tu aman, termasuklah dari segi bau dalam masjid, sangat dituntut. Contoh, kita tengok, kita ambil contoh lain. Makruh kalau pergi masjid ada bawa sekali dengan bau. Makruh kalau pergi sembahyang Jumaat tak mandi dulu. Waktu mandi daripada subuh sampai nak pergi, sampai Zuhur lah mudah kata. Subuh sampai Zuhur, waktu tu untuk mandi. Mana-mana boleh. Dia panggil mandi Jumaat. Mandi. Jika tak mandi, hukumnya makruh. Daripada subuh sampai Zuhur tadi, hari Jumaat, untuk pergi solat Jumaat. Kenapa makruh? Ni antaranya. Nak menjaga pencemaran bau. Satu. Sedangkan nak sembahyang berjemaah, tak makruh kalau tak mandi.
Dengan syarat tak ada bau. Kalau ada bau makruh. Bukan makruh kerana tak mandi, makruh kerana berbau. Dia ada beza. Jadi kita dapat faham, masjid memang dituntut untuk jangan busuk. Gitu. Dia tak semestinya wangi. Dia jangan busuk. Wangi pun okey, cuma dia tak semestinya wangi. Dia jangan busuk. Memang sangat dituntut. Walaupun minyak gas, ya minyak gas. Contoh lagi, yang kata masjid ni sangat dituntut untuk jangan busuk. 1:20 okey, gini ya. Rumah kita dekat-dekat sini. Khatib sedang khutbah. Dah khutbah dah. Assalamualaikum. Dah bunyi gitu dah. Dia baru sampai rumah, kerja ke balik ke tak kisahlah. Pergi kebun lah, senang pergi kebun lah. Pergi kebun. Buat contoh, pergi kebun hari Jumaat lah, sedap pergi kebun tak? Okey, pergi kebun. Balik-balik sampai-sampai imam Assalamualaikum. Maksudnya khutbah. Rumah dia dekat-dekat situ sebab tu dia boleh dengar. Mungkin kita kata 200, 300, 500 meter dia boleh dengar. Paling jauh pun 1 kilometer kot. Tu pun paling okey. Mana yang lebih dituntut? Pergi terus ataupun mandi dulu baru pergi? Kalau pergi terus, kira awal lah, kira sampai lah, kira sempat lah. Misalnya jelas khutbah pertama pun sempat lagi. Kalau mandi dulu, khutbah kedua baru sempat sampai. Mandi laju-laju. Kalau tak mandi, khutbah pertama dah sampai. Soalan, mana agak-agak lagi dituntut? Kalau kita fikir-fikir, kita dituntut, kita kata pergi awal lah. Tidak, dituntut lebih kuat tuntutan mandi. Lepas tu baru pergi walaupun lambat. Lambat tu maksudnya jangan sampai tak dapat Jumaat, walaupun lambat. Jadi kalau di antara pergi cepat tapi tak mandi, pergi Jumaat cepat tapi tak mandi, pergi lambat tapi mandi, lebih baik mandi. Kenapa pula sampai macam tu? Sepatutnya pergi awal lah, menjaga persekitaran daripada pencemaran bau. Pencemaran bau tadi. Kita tengok lagi kes yang lain. Malah ada mazhab yang mengatakan mandi hari Jumaat tu wajib. Kalau tidak berdosa tak mandi. Ambil. Ada mazhab lain, wajib mandi Jumaat. Mandi Jumaat sebelum pergi Jumaat tu ataupun tu lah, daripada subuh sampai ke Zuhur. Ada mazhab kata wajib, tak mandi berdosa, tapi sah Jumaat. Mazhab Syafi'i tak, sunat aja. Sebab tu meninggalkannya adalah makruh. Jika ada penyakit badan, saya nak bagi buktikan bahawasanya perlu menjaga masjid daripada pencemaran bau. Tu je. Jika ada penyakit bau badan, maka gugur tuntutan fardu kifayah solat jemaah. Kenapa tak pergi solat jemaah? Dah lama dah, bau badan kuat, puah pakai macam-macam dah, tenyeh tak hilang juga. Memang gugur. Malah gugur tuntutan solat Jumaat. Solat Jumaat pun gugur. Kenapa tak lama tak solat Jumaat ni? Tiba-tiba tak tahulah. Sejak sakit ni duk makan ubat. Ubat tu ada bawang putih ke apa tak? Banyak bawang putih, pati. Jadi badan jadi bau. Boleh ke tak pergi sembahyang Jumaat? Boleh. Dengan syarat lah, dia cuci pun tak hilang bau. Kalau dia cuci hilang bau, wajib sembahyang Jumaat. Cuci pun tak hilang, kuat. Nafas bau, mulut bau, habis tak? Orang pegang ada, bau badan, maka tak gugur tuntutan solat Jumaat. Sedang solat Jumaat fardu ain, gugur tuntutan. Kenapa sampai macam tu sekali? Kerana nak menjaga masjid. Macam tu juga yang biasa Nabi kata, siapa makan ini barang, jangan datang masjid kami. Nabi kata, man akala min hadhil baqlah fala taqrabanna masajidna hatta yadhhaba rihuha, yakni ath-thawm. Siapa yang makan ini barang, jangan datang masjid. Sahabat kata, Nabi tunjuk apa ni? Bawang putih yang mentah. Siapa makan ni, jangan datang masjid, sehingga hilang bau baru datang. Tapi kalau yang dah masak tak apa, dia tak ada bau. Ni yang ni, yang original ni, yang makan keruk gitu. Sehingga hilang bau. Maksudnya kena hilangkan bau baru datang. Nabi larang. Kenapa macam tu? Kenapa? Kerana nak menjaga bau tadi, cerita bau ni. Kerana itulah makan bawang mentah,
makan petai, makan jering, makan kedah. Jika masih lagi ada bau, jangan datang masjid. Makan durian, kena timing makan durian tu tepat. Timing tu kena tepat. 10 pagi, 11 pagi, 12, 1, 2. Asar lepas asar jangan makan dah. Ini bagi orang nak pergi sembahyang maghrib untuk maghrib. Ini dia makan balik kerja pukul 5.30, pukul 6, pukul 7. Masa tu tengah dalam perut tu dia tengah proses. Tengah tu 2 jam 3 jam tu bila bau dah bau dia memang rasa tak tumbuk tengah sembahyang tu. Sampai Allah lama dia keluar tu. Kita kat sebelah tak bernafas. oksigen rasa ukurnya makruh boleh jadi haram. Kalau nak makan durian pastikan 10, 11, 12, 1, 2. Sebab masa ujung-ujung tu dia dah tak berapa nak bau dah. Maksudnya waktu maghrib. Itu pun kalau dia tak nak pergi Zohor. Kalau nak pergi Zohor makan pukul 10 tak jadi juga. Ni cerita nak datang maghrib. Makan durian jangan datang surau. Jangan datang masjid. Petai boleh kita kata gosok gigi. Kedah ke apa kan kita boleh kata gitu. Durian mana boleh nak sorok dia punya gas. Mana boleh nak sorok. Okey. Macam tu juga orang yang kerja goreng-goreng, hati-hati. Kerja jual sate, jual kepuk, jual pisang goreng. Dia tak bau badan dia tak bau baju dia kerana dah mati bau. Tapi orang sebelah akan bau sangat mengganggu. Dia takkan bau, tak ganggu. Dia kena tukar jubah masa nak sembahyang. Orang yang kerja dengan asap ni. Orang yang kerja dengan asap. Orang tak perasan tu, dia tak perasan. Memang kita tak salahkan dia sebab memang dia tak bau. Hidung dia dah mati bau dah. Bau ketiak tak payah cerita lah. Tak payah datang Patutnya hilangkan bau tu. Dan itu antara, nampak? Itu banyak tak bukti yang bahawasanya hendaklah menjaga masjid daripada tidak busuk. Yang paling besar sekali bukti hendaklah menjaga masjid daripada tidak busuk. Malah minyak gas pun tak boleh. Apa hikmah kenapa sedakwa keluar angin kot ni sedakwa batal wudu tak batal. Kalau keluar angin kat bawah batal. Kenapa diskriminasi ini berlaku? Sama-sama keluar angin, sama-sama dari tempat yang sama, perut, Maidah. Kenapa keluar kat bawah batal, keluar kat atas tak batal? Sebab keluar kat atas biasanya tak ada bau. Yang sedakwa biasa ni tak ada bau. Keluar kat bawah memang bau lah. Kalaulah batal wuduk, kalaulah kentut tak batal wuduk, agak-agak macam mana dalam masjid ni? Pakat-pakat berbalah pantun, sana perek sini perek, sana perek, panjang sekejap. Pakat-pakat berbalah pantun kat sini. Maka menyebabkan suasana tu yang bunyi tu biasa tak ada bau. Yang kita risau yang tak ada bunyi, tahu-tahu je. Siapa pula ni? Yang tak ada bunyi ni yang bahaya. Yang tak ada bunyi ni dia punya lain macam, dia punya pigi lain macam. Sampai ke otak masuk. Jadi kita nak salahkan siapa lagi? Maka mengganggu tak masjid punya pencemaran bau? Ganggu. Jadi kerana itulah kita baca balik. Haram dipasang akan pelita dengan minyak gas dalam masjid. Dia kata minyak gas sekarang tak ada bau. Tak haram lah. Sebab yang haram tu bukan minyak gas tu, yang haram tu bau. Bila haram tu bau, maka carilah minyak, kalau katalah yang tak ada bau. Gitu, yang tak bau. Zaman sekarang mesti ada dah. Dan sebab tu kata pula, kenapa bukhar boleh pula pasang bukhar. Ke salah sebut, betul tak? Bukhar tak? Yang bubuh yang dulu orang tak tahu benda ni. Dulu kat belah-belah Arab sana je ada. Dia ada bekas dia dapur dia, bubuh bakar benda tu. Bakar, bau dia sedap. Boleh pula. Bukan masalah asap, bukan masalah bakar, masalah dia bau. Yang pelita minyak gas ni. Bila bau tu bau harum tak apalah. Tapi kalau bila bau tu busuk, tak boleh lah. Bukan masalah bakar, tapi masalah bau. Dan habis. Dan ada lagi tak habis baca.
Okay. Dan ada pun barang yang berlaku oleh adat orang sekarang ini, zaman dia sekarang ni, zaman bau-bau mereka atau dekat area-area mereka 40, 50, 60. Dan ada pun barang yang berlaku adat orang sekarang ini tahun tu, tahun 30, 40, 50, 60 macam tu. Daripada memasang ia akan pelita minyak gas di dalam segala masjid. Itu orang dah buat dalam masjid waktu tu. Ya ke? Saya tak sempat. Saya celak-celak TV color dah. Amboi. Celak-celak TV lah. Tengok-tengok TV color dah. Orang tengok hitam putih. TV 3 color dulu kan. Tahun 80 berapa kan. Memang dulu macam tu ke dulu tak pergi tanya orang lama ke tak mengaku lama orang lama. Dulu memang pakai minyak. Habis nak pakai apa? Bukan semua tempat ada elektrik. Mungkin kat bandar-bandar ada, tapi kat kampung-kampung mana ada. Dia pakai pelita tu. Pelita ayam dia panggil. Gitu. Lepas tu gasolin. Lepas tu ada benda lah, saya tak ingat benda bulat tu. Dia akan apa benda tu. Saya sempat sebenarnya, kecil-kecil lagi, ingat lagi sempat. Malah ada saya terima kecacatan kekal kerana benda tu lah. Kena pelita tu lah, cacat sampai sekarang. Terbakar habis sebab benda tu lah. Tak adalah cacat, terbakar. Kesan sampai sekarang ada lagi. Kita main benda tu, main tak tangan minyak, pegang sini pegang tu. Lepas tu ambil lighter, konon-konon nak bakar. Pergi sini, sambar habis. Ada peta sampai sekarang ada peta. Seminggu demam. Ada peta kena bakar. Sempat bukan tak sempat. Apa dia panggil? Kabait. Kabait macam mana? Kabait, dia buah kabait dalam tu. Oh, ada air. Itu ada bau tak? Bau kabait tu kan? Bau kabait, bau telur busuk kan? Telur tembelang bukan? Taklah sampai tahap tu kot. Busuk-busuk sedap lah. Busuk-busuk sedap. Yang ada bau, dia kata kat sini yang memasang itu. Adapun yang berlaku oleh adat orang sekarang ini daripada memasang akan pelita minyak gas dalam segala masjid itu, ada juga orang pasang dulu dia kata. Maka iaitu tiada zahir bagi fakir yang dungu. Dia ni memang kasar sikit. Kalau kita ngaji sebelum ni pun memang agak kasar. Sedap dia kata jahil lah, bodoh lah, apa semua dia kata. Dia jenis tu, bahasa dulu lah. Dia kata maka iaitu tiada zahir bagi fakir yang dungu ni. Dia kata tak tahulah aku yang bodoh kot. Sebenarnya dia nak kata orang, tapi dia kata dia, aku ni yang dungu bodoh. Barangkali entah dia kata, ada kaul daripada ulama yang mengharuskan akan yang demikian itu, atau dapat akan fatwanya. Entah ada ulama kata kot, aku je bodoh. Sedangkan dia beritahu tak boleh. Maknanya sebenarnya memang tak boleh. Itulah yang mesti kita kata kan. Habis tu orang tu buat tu, ustaz kata haram orang tu buat. Entah ada mazhab lain kot. Kan kita tu ada dua makna. Satu makna dia salah juga. Yang kedua maknanya apa? Tak mengaji lah. Macam tu lah. Aku je bodoh kot. Dia cerdik kot. Kata dia cerdik. Dia lagi kot. Dia tahu kot. Dia ada mazhab lain kot. Macam tu lah. Bukan semata-mata nak bagi tahu macam tu. Sama nak bagi tahu di sebaliknya. Jadi faham-faham lah. Orang faham. Orang tak faham. Oh iya ke mazhab lain? Okey. Tu orang tak faham. Orang faham. Oi, kena cari ni. Tak boleh ni. Dia kata maka iaitu tiada zahir bagi fakir yang dungu. Bodohnya aku ni. Barangkali aku tak jumpa kau daripada ulama yang mengharuskan atas yang demikian itu kot. Tentang ada kot, aku je yang bodoh. Dia kata gitu. Atau dapat akan fatwanya, aku tak jumpa fatwa kot. Dia kata gitu. Sebab ada orang buat. Jadi mungkin dulu kita boleh kata tak ada alat lain dah kot. Kalau kat surau balasah okey. Rumah tak apa. Pasal minyak gas ni. Ni cerita masjid. Tapi masjid dulu pakai apa? Kalau tak pakai minyak ni kan. Jadi kita boleh kata dah darurat, dah tak boleh nak pakai apa? Mestilah kena pakai tu. Macam itulah. Kalau selain pada minyak gas boleh pakai minyak apa lagi? Yang sama macam minyak gas. Tak ada. Jadi mungkin orang dulu buat kerana darurat, gitulah. Dan last yang terakhir apa ni? Okey, dan setengah daripada bau yang keji itu minyak hitam yang dipakai, bukan minyak hitam yang motor kereta ni. Dia kata minyak hitam, ada sejenis minyak warna hitam, ataupun minyak itu menghitamkan. Bukan minyak hitam kita bukan minyak hitam kita. Minyak tu hitam ataupun minyak itu menghitamkan, yang dipakai orang akan perahu. Apa benda? Selek ke apa benda? Yang orang cat. Dan segala titi papan.
Ni apa benda ni? Apa main? Barnis kan? Betul? Bau busuk tak? Mula-mula bau tak? Dia kata tu lah, tak boleh. Tak boleh juga dalam masjid kerana bau tadi. Jadi bila dah hilang bau boleh lah, memanglah. Jadi bau tu bau cat hitam, orang dulu panggil cat hitam, ataupun cat berkilat, cat kilat. Itulah orang dulu panggil. Bukan masalah cat tak ada masalah. Masalahnya bau. Cat tu kan bau. Agaknya dulu bau dia kuat sangat kot. Sekarang ni rasa taklah kuat sangat bau dia. Bau sedap-sedap gitu ke bau ni. Cuma nak bagi tahu, dulu ada orang pakai minyak yang dinamakan minyak hitam untuk dicat dekat mana? Dekat perahu, dekat titi, supaya dia jadi apa? Berkilat, cantik macam itulah, ataupun yang nak awet kayu supaya tahan lama daripada anai-anai, daripada kulat, dia akan pakai minyak juga tu. Entah apa minyak. Ada orang kata minyak diesel. Ya, tak tahu lah. Ada orang kata minyak hitam betul tu. Yang kata kalau rumah kita dia punya apa atas-atas dekat bumbung tu, kayu-kayu dia semua kayu, bawah pula banyak pula anai-anai. Dia ada ubat, istilah kita panggil ubat. Dia macam cat. Dia cat bolehlah tahan 20, 30, 40 tahun. Kalau tak cat macam tu, 2 tahun runtuh. Jadi cat tu sejenis nama cat hitam je lah. Bukan masalah cat, masalah bau kuat. Ya ke bau kuat? Kalau sekarang tak bau kuat, boleh lah. Dia tak tahu lah. Kalau ada yang bau kuat, tak boleh. Dia nak bagi tahu satu aje. Dalam masjid jangan busuk tu je. Habis. Dan jika dilontar oleh seorang akan binatang yang tiada mengalir darahnya pada waktu hidup. Ni. Lepas ni akan datang Dia baling binatang tadi, baling ataupun masuk binatang apa tadi? Masuk binatang yang ketika hidup kita toreh dia keluar darah nitik-nitik. Maka jadi hukum tadi. Yang ini macam mana kalau binatang tu kita toreh tak keluar darah? Kita panggil apa? Serangga. Masuk dalam makanan, masuk dalam minuman. Macam mana hukum beza? Hukum berbeza. Akan datang. Hukum berbeza. Dan jika dilontar oleh seorang akan binatang yang tiada mengalir darahnya pada waktu hidupnya. Wallahu alam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa 'amilus salihati